Many of life failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Petikan kata daripada Thomas A. Edison membuka siaran Nona minggu ini. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Setiap individu memiliki impian untuk berjaya dalam bidang yang diceburi. Usaha dan kesungguhan yang dipahat membuktikan sejauh mana seseorang meletakkan fokus yang tepat dalam membina karier yang dipilih. Namun ada yang tidak mampu bertahan dengan ujian dan rintangan mendatang. Mereka mengalah ketika impian begitu hampir dicapai. Jangan cari alasan dan jadikan ia sebagai penghalang untuk terus melangkah dan berputus asa. Perjalanan perlu diteruskan demi membina masa depan yang lebih baik. Setia bersama Nona sepanjang 1 jam ini kerana Nona inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Mak kenal adik-beradik dia, tapi itu pertama kali nampak dia. Dia mesej-mesej dekat FB. Tak ada cakap apa pun, tak ada cakap cinta-cinta apa, tak ada. Mulanya ada rasa kekok sedikit. Mereka panggil saya ayah, cucu panggil saya atuk walaupun saya berusia muda. Jiwa saya lebih kena dengan konsep ni. So bila saya research, okey, nama dia Scandi Boho. Resepi daripada ayah saya daripada tahun 90-an dulu tu dan sesuai dengan cita rasa orang ramai lah. Korean Wave atau gelombang Korea antara fenomena dunia yang semakin menjadi kegilaan dalam peminat fanatiknya. Bukan sekadar lagu dan dramanya, malah makanan dari Korea Selatan juga besar pengaruhnya. Hidangan seperti ayam rangup, dagal bibimbap dan bibimbap antara menu Korea yang popular dalam kalangan masyarakat kita. Bersama Ashraf Razi, pemilik restoran Mashigeta, berkongsi resepi berasaskan kimchi, iaitu sundubu kimchi jjigae dan kimchi jan dalam segmen air tangan. Menu menarik Nona minggu ini khusus buat mereka yang memilih cita rasa berbeza untuk dicuba. Pernah menetap di Korea Selatan lebih 11 tahun, Ashraf Razi banyak mempelajari resepi masakan asli Korea. Kini masakan Korea dengan olahan air tangannya dikongsi bersama pelanggan Mashigeta. Annyeonghaseyo. Mesti kat rumah tengok drama Korea teringin nak masak makanan Korea yang sedap-sedap macam dalam drama tu kan. Hari ini Ashraf akan tunjukkan 2 menu yang berasaskan kimchi. Kaja. Bahan-bahan untuk menyediakan sundubu kimchi jjigae ialah kimchi, minyak bijan, air rebusan rumpai laut, kicap manis, sayur lik, bawang Holland, bawang putih, gochujang, minyak cili, serbuk perasa, telur, kupang dan tahu lembut. Dah tengok bahan-bahan tadi, jadi sekarang ini kita akan mula masak menu pertama kita iaitu sundubu kimchi jjigae. Panaskan periuk dulu. Okey, and then kita masukkan minyak bijan, bagi dia sedikit panas. Lepas tu kita akan tumis daun leeks, bawang Holland dan juga bawang putih. Tumis bahan-bahan tadi sehingga naik bau. Lepas tu kita akan masukkan chili oil, serbuk cili yang dicampur dengan minyak dan tumis dia sehingga dia sedikit pecah minyak. Okey, agak dah sedikit naik minyak macam ni, kita masukkan kupang. Selain kupang boleh guna ayam, daging. Okey, disebabkan nama resipi ni sundubu kimchi jjigae, jadi kita akan gunakan kimchi. Bagi kimchi tu sedikit layu untuk kita masukkan bahan seterusnya. Okey, agak-agak macam kimchi ni dah layu sikit kan? Kita boleh masukkan broth ataupun rebusan air rumpai laut. Boleh juga gantikan dengan air rebusan ikan bilis. Okay, waktu ni boleh masukkan gochujang dalam 1 sudu sahaja dan juga sedikit serbuk perasa. Kacau sebati dan biarkan ia merenih seketika. Kemudian masukkan sedikit kicap manis dan masak sehingga mendidih. Bila kita punya jjigae ataupun stew ni dah mendidih macam ni, kita masukkan bahan utama kita iaitu soft tofu ataupun tahu lembut. Nama sundubu. Sundubu tu bermaksud soft tofu. Itulah hero kita lah dalam masakan ni. Kemudian boleh masukkan telur.
Telur pun ada orang dia suka makan telur cair-cair sikit kan, dia punya kuning tu kan. Jadi ikut atas cita rasa masing-masing. Okey, ni kita bagi dia sampai dia mendidih sekali lagi, bagi tahu lembut tu masak. Okey, bila dah mendidih macam ni, kita boleh tutup dan kita hiaskan dengan daun bawang dan juga serbuk lada hitam. Okey, sundubu kimchi jjigae kita dah siap dan sedia untuk dimakan bersama dengan nasi dan juga side dish. Seterusnya saya akan tunjukkan menu kimchi pancake. Bahan-bahannya ringkas sahaja. Tepung gandum, minyak bijan dan kimchi. Okey, sekarang ni kita akan masak menu kimchi pancake atau dalam bahasa Korea kimchi jeon. Okey, mudah je cara dia. Sebelum tu kita panaskan dululah api periuk ni. Okey, macam nak buat cucur kat rumah, cumanya ni Korea punya style lah. Ni tepung, lepas tu masukkan kimchi, masukkan minyak bijan dan juga masukkan air. Alright, jadi bahan-bahan tadi kita gaulkan dia bagi sebati semuanya. Kita tak perlu dah nak tambah garam ke, nak tambah serbuk perasa ke, sebab kimchi tu sendiri dia dah ada perasa dia. Dah cukup rasa, ada masam, ada masin dan pedas. Mungkin ada orang dia suka lebih pedas kan, dia boleh campur serbuk cili yang pedas tu ataupun cili potong. Lepas tu kuali yang dipanaskan tadi, letakkan minyak. Okay, agak-agak dia dah panas tu, kita boleh masukkanlah. Okay, lepas tu kita buat kimchi pancake ni, kita buat macam ala-ala buat lempeng lah. Kita ratakan dia macam ni. Okey, bila dah terbalikkan macam ni, barulah kita boleh tekan-tekan sikit tekan-tekan bagi dia nipis dan dalam dia boleh dimasak dengan sempurna. Kita balikkan sekali lagi, bagi sebelah sana pula garing. Macam biasa tekan-tekan, dan kalau macam nak tambah minyak boleh tambah lagi. Tahu tak, dekat Korea orang Korea suka makan pancake, kimchi pancake, seafood pancake ke apa kan waktu hujan. Kenapa? Sebab bunyi pancake ni dimasak seolah-olah macam bunyi hujan turun. Cuba dengar. Okey, bila kita punya pancake ni macam dah garing sikit, dah bunyi garing macam ni kan, jadi dah siaplah, boleh tutup api dan siap untuk dihidangkan. Okey, dah siap kimchi pancake ni, kita boleh hiaskan dengan daun bawang dan juga biji bijan. Mudah kan resipi yang saya tunjuk hari ini? So, selamat mencuba di rumah. Mashike, 잘해 보십시오. Bukan sahaja mudah disediakan, malah resepi ringkas ini sesuai dijadikan hidangan utama dan snack ringan untuk dinikmati bersama keluarga. Rasa unik masakan dari Korea Selatan ini sememangnya wajib dicuba. Benarlah kata orang, kalau dah jodoh tak ke mana. Jarak usia yang berbeza bukan satu halangan. Sejak akhir-akhir ini, tular pelbagai kisah mengenai pertemuan cinta antara wanita warga emas dan jejaka muda. Muhammad Sabri Razaman, 24 tahun, memilih ibu tunggal kepada 6 cahaya mata sebagai teman hidupnya. Nurlida Muhammad Saleh yang kini berusia 61 tahun menerima takdir yang tertulis ini dengan tangan yang terbuka, biarpun jarak usia mereka melebihi 37 tahun. Lebih menarik lagi, anak perempuan Nurlida juga turut mengikut jejak langkahnya memilih suami lebih muda untuk menjadi pasangan hidupnya. Ikuti bagaimana keluarga ini mencari keserasian dan menyesuaikan diri dengan pasangan masing-masing dalam Inspirasi.
Wanita kelahiran Jelebu Negeri Sembilan, Nurlida Muhammad Saleh, menemui cinta barunya pada usia 61 tahun. Mengimbau kembali detik perkenalan bersama pasangan, hubungan mereka bermula sebagai pelanggan biasa di sebuah kedai. Nurlida tidak pernah menyangka ditemukan jodoh 37 tahun lebih muda daripadanya. Mak kenal dia tu, mak kerja dekat kedai. Sebelah tu kedai gunting. Dia pergi gunting rambut kat situ lah. Sebab Mak kenal adik-beradik dia. Tapi itu pertama kali nampak dia. Mak pun tegur lah sebab kenal kan. Lama-lama tu kenal macam tu lah. Dia mesej-mesej dekat FB macam tu. Tak ada cakap apa pun. Tak ada cakap cinta-cinta apa, tak ada. Tanya dah makan belum tu je. Dah lama-lama tak tahu macam mana boleh ambil keputusan nak kahwin. Sebabnya dia yang sungguh-sungguh. Baik budaknya, jujur kan. Jadi okey je lah macam tu kan. Tapi Mama tak adalah fikir macam fikiran tu boleh ke tak ada. Mama teruskan juga. Mama rasa boleh macam tu. Pengenalan tu masa tu saya hanya sebagai pelanggan kedai runcit kepada isteri saya ni lah. Dia pemilik kedai runcit yang ada dekat taman perumahan. Bila jumpa tu, mula-mula tu tak ada rasa apa-apa lagi lah. Lepas tu dah seminggu, 2 minggu kemudian baru ada timbul rasa kasih dan sayang lah. Happy birthday to you. Perwatakan suami yang bersahaja membuatkan Nurlida begitu selesa berkongsi kasih sayang dengannya. Dulu kalau dia mesej jaga diri baik-baik. Dah kahwin pun macam tu. Dia kalau nak pergi kerja, dah sampai tempat kerja, dia akan mesej jaga diri baik-baik. Jangan buat kerja berat, makan jangan lupa, macam tu. Dia tahu kita dah berumur. Sampaikan kalau kita masuk bilik air, dia cakap nanti yang masuk bilik air baik-baik tau. Pegang sinki tu, nanti jatuh. Dulu mula-mula memanglah orang kata kau ni betul ke apa kan. Tapi bila dah kahwin tu, orang nampak perangai Abi tu, semua menyokong lah. Tak ada pun yang mengata dia kau ni memang gila lah. Tak ada. Macam tu. Istimewanya dia seorang wanita yang mengambil berat, faham masalah situasi kita dan boleh memahami lah apa segala isi hati dan rasa lebih dekat lagi dengan isteri saya. Pada awalnya, hubungan mereka mendapat tentangan daripada pelbagai pihak kerana jarak usia yang ketara. Namun kerana nekat ingin meneruskan niat yang baik, Nurlida dan suami tidak pernah berputus asa. Mak dia pun mula-mula pun tak adalah apa nak. Dia berkeras. Mak saudara dia semua marah dia, cakap gila kau ni. Dia tak kisahlah, entahlah orang nak cakap apa. Yang Mama pula cakap dengan dia, betul Abi nak, Abi sendiri buat. Borang semua Abi buat, isi semua. Memang settle dia buat lah. Sebab Abi Mama ni dia lain daripada orang lain. Maksudnya Mama tak kenal orang lain kan. Kadang ada anak-anak muda ni bersandar kat kita ke kan. Numpang kaya ke, nak numpang apa. Mama tak dapat nak samakan dia dengan Abi. Sebab Abi ni memang dia tak pandang tu semua. Pandang kasih sayang dia tu je lah. Pada mulanya ada rasa kekok sedikit, tapi bila saya dah lama biasakan diri dengan orang, saya dah boleh anggap macam kawan, macam adik-beradik dan keluarga lah. Saya dah boleh sama mereka dan boleh jadi lebih rapat. Bila mereka panggil saya ayah, walaupun saya berusia muda, dan macam cucu juga pun panggil saya atuk, dan saya pun tak rasa kekok. Semoga isteri saya ni sihat selalu, murah rezeki dan saling kasih sayang bersama saya hingga syurga. Selepas 2 tahun saling berhubung, mereka mengambil keputusan untuk membina mahligai impian bersama. Berita gembira itu akhirnya mendapat restu dan sokongan anak-anak. Anak-anak ada yang tahulah Mama dengan dia tu. Dia orang pun menyelidik juga dia okey ke tak. Jadi anak-anak semua setujulah. Tak ada pun Mama macam kau kena terima bapak kau macam ni. Tak ada. Dia orang sendiri je terima. Walaupun dia tak mampu daripada harta, dia ambil berat lah. Tapi dia tak pandang yang kita dah berumur. Dia pandang kita macam dia juga. Macam sebaya dia. Dia selalu suruh hati-hati. Maksudnya dia tahu kita dah berumur kan. Jangan pegang benda tu, jangan pegang benda ni. Takut benda-benda bahaya macam tu. Dia macam take care lah, senang cerita. Perasaan tu kalau nak cakap kita okey je lah kalau dia nak kahwin lagi kan. Sebab Mama ni dia dah kahwin 2 kali. Kali ni ketiga dengan Abi kan. Kali pertama, kedua tu orang kata tak dapat bahagia kan. Kita tengok lah yang ketiga ni okey kan. Tapi Abi tu okey orangnya. Jadi kita tak kisah kan. Masa Mak kenal dengan Abi tu, tahulah dia berkawan kan. Tak terfikir pula nak kahwin tu.
Lepas tu tiba-tiba mama kata Abi nak masuk Minang kan. Kita orang macam terperanjat juga mula cakap dengan adik-beradik. Tapi bila bincang-bincang semua tak ada masalah lah. Adik-beradik mama pun boleh terima, kita orang adik-beradik pun boleh terima. Semangat kental yang dimiliki wanita ini menambat hati suaminya sekaligus menjadi kekuatan untuk mereka menjalani hidup bersama-sama. Mama berharap mama ni, ialah mama pun dah berumur kan. Akhirnya hidup mama ni biarlah dengan tenang. Ma minta dengan Allah, tak ada pun nak minta kaya. Ma nak minta ma sihat. Bila kita sihat semua boleh buat. Harapan untuk anak-anak ni, ma minta dengan Allah jangan ma sakit nanti susahkan anak ma, susahkan suami. Kalau nak ambil nyawa ma ni, ambillah dengan tenang. Macam itulah. Pengalaman Nurlida bagaikan menjadi inspirasi buat anak perempuannya. Hafsah juga membina rumah tangga bersama jejaka yang lebih muda umurnya, 8 tahun jarak usia mereka. Tak kata ikut jejak tu taklah kot. Kita kenal pun dengan dia tak tahu umur dia berapa mula-mula. Kita tengok dia lah perangai dia kan. Mula susah juga nak terima orang lagi muda ni, kita tak tahu kan. Tengok dia jenis soft spoken, tak cepat marah apa semua kan. Pandai masak. Tengok dia okey lah. Boleh lah masuk dengan kita ni yang keras kepala ni. Mama panggil Abi, kita orang semua panggil Abi. Adik-adik ada panggil Tok De sebab dia kan dah kira Tok kan. Macam ni ada anak. Anak-anak panggil Tok De. Adik-beradik pun kadang ada panggil Tok De. Kadang panggil Abi. Tak kekok lah. Untuk Mama, Abi, moga kekal dalam hubungan ni kan. Moga tak ada apa-apa lah. Biasalah orang cakap-cakap belakang pasal dia orang ni kan. Tapi kita kena kuat lah. Moga kekal sampai bila-bila. Pada saya tak kekok kerana sejarah percintaan saya sebelum ni pun pernah juga saya berkenalan dengan perempuan yang lebih berusia. Dalam masyarakat kita pun kebiasaannya seorang yang bergelar bapa ni mestilah lebih tua daripada kita kan. Tapi benda ni jadi perkara baru buat saya dan saya cuba adapt lah. Memandangkan isteri saya pun memanggil ayah mertua pun dengan gelaran Abi. So saya boleh terimalah gelaran tu. So tak adalah nampak jurang umur di dalam keluarga tu. Ucapan untuk isteri saya, Hafsah binti Mat Jaya, saya harap awak boleh bersabar dengan kelakuan saya yang macam budak-budak ni dan semoga kita dapat menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Melayari bahtera hidup berumah tangga bersama wanita yang jauh lebih berusia bukanlah suatu perkara mudah. Malah menuntut 1001 pengorbanan, kesabaran dan toleransi daripada semua pihak. Semoga mahligai perkahwinan yang dibina mereka sentiasa dilimpahi rahmat dan dilindungi Yang Maha Esa buat selama-lamanya. Koleksi ready to wear sering menjadi pilihan mereka yang gemar membeli pakaian di saat-saat akhir. Bukan sahaja gaya dan rekaannya sentiasa terkini, harga yang ditawarkan juga berpatutan. Jenama Rumah Hartika kali ini membawa koleksi gaya casual yang sesuai buat wanita yang ingin tampil ringkas namun masih mengekalkan ciri-ciri feminin. Sentiasa mementingkan citarasa pelanggan dalam setiap koleksi yang dihasilkan, label ini menjanjikan variasi rekaan yang moden dan minimalis. Nona kongsikan pilihan gaya casual yang menawan buat anda dalam lensa gaya. Baru menapak dalam industri fashion beberapa bulan lalu, jenama Rumah Hartika menampilkan rekaan pakaian casual yang sesuai dikayakan oleh mereka yang ingin mengikut trend semasa. Pemilik jenama ini, Rafiz Razali, lulusan diploma dalam seni reka fashion, berhasrat untuk sentiasa memberi yang terbaik dalam rekaannya. Rekaan yang I hasilkan adalah diinspirasikan daripada fashion trend yang lama waktu 1950-an. Kebanyakan pelanggan yang datang, diorang nak rekaan yang unik, yang feminin, yang chic, yang cute. Dalam masa sama diorang cari keselesaan lah sebab kebanyakan cutting saya semua ikat ataupun oversize ataupun longgar. Jarang ada yang ketat. Pemilihan butang, pemilihan finishing, pemilihan lace, semua amat dititik beratkan untuk memastikan rekaan itu kelihatan minimalis dan tak terlalu sarat.
Berbeza daripada rekaan sebelumnya, koleksi kali ini menampilkan busana yang lebih casual dan moden contemporary. Konsep suai padan yang diperkenalkan jenama ini sesuai buat mereka yang suka bergaya mengikut kreativiti tersendiri. Koleksi kali ini lebih kurang macam yang kita orang buat sebelum ni. Kita orang recycle balik fabric yang kita orang ada untuk raya hari tu dan kita orang buat baju baru. With the design yang rekaan yang lebih unique and modern and restylable dengan different type of boleh pakai dengan sarung yang sebelum ni maybe pelanggan pernah beli style dengan seluar jeans ataupun seluar slide. Design ni lebih casual, boleh pakai dengan banyak-banyak style yang berbeza berbanding dengan design sebelum ni hanya tertakluk macam baju kurung boleh pakai dengan satu macam tu je. Skirt yang I reka ni adalah diperbuat daripada denim and then I padankan dengan kemeja putih yang broad shoulder with a very pinggang yang ramping, so it gives a hourglass silhouette. Yeah. And then ada ribbon dekat sisi untuk tu bagi more feminine look. Tapi dalam masa sama ada sisi masculine dengan feminine. So combination yang lengkap bagi I. Pilihan warna kali ni I pilih something yang lifelong, yang timeless, warna putih dengan biru denim biasa. Sebab warna putih ni dalam fashion is something yang timeless. So I rasa untuk capsule collection ni it should be timeless juga. Inspirasi dia daripada menswear biasa. I just rasa macam untuk bagi dia feminine look, I just macam maybe kita boleh buat dia ramping sedikit dekat pinggang untuk bagi dia feminine look. Tapi dalam masa sama untuk lelaki pakai pun still nampak masculine. Mengutamakan fabrik berkualiti dan mengetengahkan rona lembut menjadikan rekaan ini juga boleh digayakan oleh golongan lelaki. Potongan bajunya yang polos dan selesa sangat sesuai digayakan ke pelbagai majlis. I design sama juga, is a white shirt, very masculine and feminine juga, mix combination of both. Dia ada bow tie yang kecil as made out of ribbon, buat daripada ribbon, and then kita jahit satu-satu guna tangan, and then dia sangat cantik. Dia lebih oversize, longgar, tak terlalu ketat, and dia sesuai dipadankan dengan kurung libon. Boleh padankan dengan tu ataupun you nak pergi office ataupun formal look pun boleh kita padankan dengan hanya tukarkan styling, which is tukar seluar ataupun skirt yang berbeza akan menampakkan look yang berbeza. Design seterus ni I reka untuk non-hijabi and also hijabi. So maybe untuk hijabi you boleh padankan dengan white shirt dekat dalam, ataupun non-hijabi you boleh bagi dia off shoulder ataupun tolak the shoulder ke atas pada bahu you. So it gives a completely look yang berbeza. Okay, so combination warna kali ni kita orang pilih pink dengan kuning. Both are pastel colour, so dia nampak very comel and at the same time very feminine. Bagi yang ingin tampil dengan gaya unik dan menarik, koleksi pakaian casual daripada jenama ini antara yang sesuai dijadikan pilihan. Tidak perlu berbelanja besar, berpatutan dengan harganya, rekaan ini mampu menyerlahkan penampilan pemakainya. Faktor keselesaan dan pemilihan fabriknya yang berkualiti pasti menambat hati pelanggan untuk tampil bergaya dengan lebih yakin. Sebaik saja melangkah masuk ke kediaman yang berkonsepkan boho glam moden ini, ia bagaikan mengundang rasa tenang dan selesa. Rumah jenis 3 tingkat yang terletak di Seksyen 13 Shah Alam Selangor ini milik pasangan suami isteri Simon Andarias dan Hazrina Muhammad Yusof.
Bertepatan dengan tema yang dipilih, rona natural dan elemen bumi mendominasi segenap ruang kediaman. Sentuhan dekorasi dan perabot yang dipadankan adalah daripada kemasan kayu dan juga gabungan fabrik dengan jalinan yang pelbagai bagi mewujudkan keharmonian setiap ruang. Cermin besar menjadi fokus utama ruang makan untuk memberi ilusi yang lebih luas. Konsep terbuka yang menyambungkan ketiga-tiga ruang utama kediaman ini memudahkan penghuni maupun tetamu untuk bersantai bersama. Pengalamannya menetap di Birmingham, United Kingdom telah menerbitkan rasa rindu akan suasana dan panorama yang memukau pandangan mata. Pemilik kediaman Dina Salihuddin mengabadikan kenangan indah ini dengan mengilhamkan idea dekorasi kediamannya seperti berada di sana. Memilih kediaman dengan konsep terbuka dan mesra anak kecil, Dina amat selesa dengan susun atur hiasan rumah yang sederhana dan kemas. Ikuti idea dekorasi menarik daripada pemilik My Ribblesdale ini. Diary Deco minggu ini menjengah kediaman pemilik laman sosial Dina Syaz, Dina Salihuddin, 39 tahun yang berlokasi di Bangi Selangor. Dekat rumah ni saya dah tinggal 7 tahun. Rumah kami ni rumah intermediate, terrace, 2 tingkat. Ada 4 bilik dengan 3 bilik air. Sebelum saya pindah ke rumah ni, masa kita nak fikir apa konsep yang kita nak buat, saya Google lah tengok nak cari inspiration kan. Inspiration daripada website-website deco luar negara lah. So saya rasa jiwa saya lebih kena dengan konsep ni. So bila saya research, okey, nama dia Scandi Boho. Saya suka sebab dia combination of Scandinavian concept, iaitu konsep minimal, functional, warna neutral, tapi dia digabungkan dengan konsep bohemian yang lebih menerapkan elemen alam semula jadi, warna, tekstur. So saya suka gabungan tu dua-dua. Saya tak nak stick to one concept. So bila kita letakkan pokok-pokok, immediately ruang tamu ke ruang mana-mana ruang lah kita letak pokok tu, dia akan jadi lebih hidup. Dia menenangkan lah, especially bagi saya. Sebab tu saya suka beli bunga hidup, pokok hidup kat dalam rumah ni. Saya tak ada beli pokok-pokok hiasan sebab dia akan kumpul habuk. Jadi bila kita ada banyak pokok hidup, lebih banyak oksigen masuk dalam rumah. Ibu kepada 3 cahaya mata ini memilih untuk bersederhana dalam pemilihan perabot dan perhiasan rumah mengikut kemampuan kewangan. Pertama, kita kena consider kita punya bajet. Kalau bajet kita ada banyak, of course kita punya decoration tu, hiasan tu dia limitless lah. Tapi bila kita constrain bajet, kita kena fikir sebelum kita beli, perlu ke tidak. Kalau just semata-mata nak ikut trend, kalau kita beli mungkin tak sesuai dengan rumah kita, dah tak kena dah. Saya sebelum saya beli sesuatu, apalah barang hiasan ke, furniture ke, saya akan ambil masa yang lama. Saya kena make sure ada tempat dia dekat rumah. Kalau barang tu tak tahu nak letak kat mana, saya jangan beli dulu. Contoh kalau bekas gula ke, bekas tepung, dia boleh jadikan barang hiasan juga. Jadi kita pilih tu, kita pilih yang cantik tapi it's functional lah. Bukan just hiasan tapi you actually letak barang kat dalam tu. Kita kena cari perabot yang bukan saja cantik di mata tapi dia kena selesa juga ataupun everlasting. Jadi dia bukan trendy, dah pakai setahun dua dah out of style. Jadi biar kita pilih barang tu dia tak lapuk di telan zaman. Tenang dikala tetamu melangkah masuk ke terata indah ini. Segenap ruang syarat dengan koleksi peribadi menggambarkan jiwa penyayang pemiliknya. Saya kumpul duit, saya menabung. Tak pun, saya suka beli barang-barang second hand, barang pre-love. So dalam community IG home saya ni, kita sesama kawan-kawan kita ni, kita suka bertukar-tukar barang. Kita kenalah jaga barang tu. Kalau kita nak menjual pada orang lain, kita kalau barang tu dah tak apa elok, tak sedap hati pula. Kalau yang dah tak apa elok, mungkin kita boleh giveaway atau terus buang. Tapi kalau barang pre-love ni, kadang-kadang benda tu bila dia makin lama, dia makin tinggi value dia. Sebab saya fikir in the future, mungkin mana tahu dia punya value naik, so kita boleh jadikan benda tu as investment juga. Ada beberapa barang deco dekat rumah I ni, ada yang saya beli daripada kawan IG. So ada barang rumah saya pun ada dekat rumah dia orang. Macam itulah kita recycle dan upcycle. So kalau bajet tu, kalau kita nak sesuatu tu, mungkin kita boleh beli pre-love ataupun kita kumpul duit ataupun kita boleh cari barang-barang alternatif yang lebih sesuai dengan bajet kita. Wanita lulusan perundangan ini lebih seronok menjadi suri rumah dan bekerja dari rumah sambil menjaga anak-anak yang masih kecil.
Saya seharian memang banyak spend time di dapur, buat kerja di dapur, masak, makan. Saya suka juga area belakang rumah saya, backyard saya, yang kami dah convert jadi family space dan juga play area anak-anak. So saya suka lepak dekat belakang lah. Itu saya punya favourite spot. Mereka dah terbiasa daripada kecil, nak bersepah, nak main, letak mainan kat mana-mana, nak makan kat depan TV pun silakan. Tapi as long as you kemas. So saya punya tips sebelum saya tidur, saya make sure semua clear. Semua barang-barang dah disimpan. So bila kita bangun pagi, seperti kita memulakan hari yang baru, so rumah kita bersih, semuanya teratur. Selain dapur dan ruang makan, ruang Dobby juga mendapat sentuhan majlis Dina lantaran ia antara ruang penting buat suri rumah. Saya most of the time berada di rumah, cari rezeki pun dari rumah. So saya kena pastikan rumah ni bagaikan syurga kita lah. Jadi bila kita keluar, kita cepat-cepat nak balik rumah. You berada di office, you teringat-ingat rindu rumah. Orang kata nak rumah tu bagi nampak luxury macam di hotel, tak. Saya lebih pentingkan konsep rumah tu mesti cozy. Jadi bila kita duduk dekat satu corner, kita rasa selesa, rasa tenang. Itu konsep yang saya amat pentingkan sekali. Semoga paparan ini dapat mencetuskan ilham buat anda dalam merealisasikan susun atau ruang kediaman impian. Sesekali bersantai di hujung minggu sambil menikmati suasana kampung, pasti dapat mengembalikan nostalgia lama. Jika anda punya kesempatan, singgahlah ke Warung Cendol Wak Paat kerana ia antara lokasi yang menarik untuk dikunjungi. Warung berkonsepkan rumah kampung ini sesuai untuk mereka yang ingin menikmati panorama desa sambil ditemani deruan angin yang nyaman dan tenang. Pengunjung bukan sahaja disajikan dengan keindahan warung ala kampung, hidangan yang ditawarkan juga pasti memikat selera. Antara yang menjadi buruan pelanggan ialah cendol Wak Paat, lempeng, laksa, mi kari dan banyak lagi. Nona kongsikan lokasi menarik ini dalam Relax Kejap. Mengubah kediaman sendiri untuk dijadikan sebagai tempat menjamu selera, pemilik warung cendol Wak Paat berjaya menarik perhatian pelanggan yang gemar menikmati hidangan dalam suasana desa di warung yang terletak di Rantau Panjang Kelang, Selangor. Pada awalnya saya buka warung cendol Wak Paat ni, kita sediakan perkhidmatan penghantaran ke rumah lah, sebab masa tu mula-mula buka tu kita dalam fasa PKP lagi kan. Tengok rumah saya sendiri yang masa tu dah hampir nak usang. Jadi saya ambil inspirasi daripada rumah saya sendiri ni, saya fikir kenapa tak saya gunakan rumah saya sendiri dan saya buat kedai yang berkonsepkan kampung halaman lah. Sebenarnya kat sini ada 3 konsep ataupun suasana makan yang ada lah. Antaranya makan dan duduk bawah kolong di bawah rumah saya sendiri, rumah tradisional Melayu. Selain tu ada juga makan di bawah pokok lah. Kalau macam nak santai-santai, nak berangin sikit, boleh duduk bawah pokok. Selain tu juga boleh duduk dekat bawah kemah ataupun bumbung ni lah untuk feeling macam kita makan kat kenduri macam tu. So menarik dia kat situ lah. Boleh makan sambil menikmati suasana kampung dengan pelbagai menu yang kita sediakan lah. Warung yang dibuka sejak 3 tahun lalu ini bukan sahaja menawarkan panorama yang indah, tetapi turut menyajikan cendol istimewa resepi warisan turun-temurun. Perniagaan keluarga ini kini diusahakan oleh Zulaika yang meneruskan perniagaan cendol ayahnya sehingga mampu berkembang menjadi sebuah kedai makan. Keistimewaan cendol Wak Paat ni adalah pada resepi gula dia tu sendiri. Resepi ni adalah resepi daripada ayah saya. Aslilah daripada tahun 90-an dulu tu saya belajar balik dan saya ada sikitlah inovasikan untuk tambah baik dan sesuai dengan cita rasa penduduk setempat dan juga orang ramai lah. Warung ini sering dikunjungi pelanggan yang ingin bersantai sambil menikmati hidangan dan antara yang menjadi kegemaran ialah ais batu kacang, jeli koktail, cendol, nasi lemak, laksa, mi kari, ayam penyet dan juga lempeng.
Pemilihan menu tu saya ambil daripada inspirasi daripada gerai dan food truck tepi-tepi jalan lah. Macam mostly orang kita suka makan cendol dekat bawah pokok, dekat food truck, dekat gerai-gerai tepi jalan. Jadi saya bawakan semua menu-menu yang ada tu, saya letakkan di warung cendol Bapak ni lah. Dengan maksudnya kenalah dengan suasana kampung yang kita dah bawakan ni. Bagaikan berada di kampung sendiri, suasana warung ini mampu memenuhi citarasa pelanggan pelbagai peringkat usia. Waktu hujung minggu adalah masa yang paling mendapat sambutan. Ni sebenarnya bukan pertama kali saya datang makan kat sini. Lebihlah daripada 7-8 kali lah saya datang kat sini. Memang selalu akan datang kat sini, makan kat sini dengan anak-anak. Sini selalu memang saya makan cendol. Lepas tu santan dia pure, pekat. Kandungan isi dia pun banyak kat sini. Lepas tu jelly cocktail, lepas tu ayam penyet, ada mi kari, ada macam-macam lagi menu banyak kat sini. Bagi saya tempat dekat sini sangat tenang lah. Boleh buat saya healing. Lepas tu dia unik. So saya suka makan dekat sini dengan husband lah, dengan kawan-kawan. Lagi satu dia dekat bawah rumah kan. So first time saya jumpa kedai yang bawah rumah macam ni. Lepas tu suasana kampung jugalah. Yang selalu saya order nasi ayam penyet, sengkuan calik, jelly cocktail ni. Lepas tu dengan banyak lagi lah. Biasa saya memang suka tukar-tukar. Jadi boleh datang sini untuk try lah semua makanan dekat sini. Konsep suasana kampung wajar diteruskan sebagai warisan untuk generasi baru yang hidup dalam era moden. Mengekalkan dekorasi warung yang klasik dan antik ini pasti menjadi tarikan. Semoga warung cendol Bapak Ad ni tetap menjadi pilihan dan destinasi bagi sesiapa yang nak berjalan sambil makan. Dan saya berharap juga warung cendol Bapak ni akan mendapat sambutan sampai nanti saya boleh wariskanlah kepada generasi yang akan datang untuk generasi Bapak itu sendiri. Dapat singgah di warung yang beroperasi pada hari Selasa hingga Ahad dari jam 11.30 pagi hingga 5.30 petang ini tentu menarik. Saban minggu, sudah tentu ramai dalam kalangan kita yang menerima undangan ke majlis perkahwinan. Menghadiri jemputan adalah fardu ain, iaitu wajib di atas setiap individu yang diundang. Sebagai tetamu yang bakal meraihkan kedua mempelai, adab dan tertib perlulah dijaga agar tuan rumah berasa selesa dan gembira menerima kehadiran tetamu. Bersama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif Muhammad Kashim berkongsi adab menghadiri majlis perkahwinan dalam Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, sekarang ini sudah pastinya ada yang sedang merancang dan mengatur jadual untuk menghadiri majlis perkahwinan, sama ada di siang hari ataupun di malam hari. Apa yang penting sekarang ini, adab-adab ketika kita menghadiri majlis perkahwinan. Tuan-tuan, puan, perkara penting yang perlu kita ingat apabila kita menghadiri majlis perkahwinan, pertama sekali, ingat, kita pergi kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah jangan pergi sebab apa? Sebab dia tu orang besar, sebab dia ada pangkat, sebab dia tu orang kaya. Jangan. Kita pergi memang kerana nak mendapat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, bila kita pergi ke majlis perkahwinan, perkara yang perlu kita ambil perhatian ialah jaga mata kita. Jaga mata kita, jaga lidah kita. Bukan apa, kita ni bila dah pergi ke majlis perkahwinan, kita tengok dekat pengantin, tengok keluarga pengantin, tengok kelemahan majlis. Bang, kau kenapa? Kita ni pergi majlis perkahwinan orang, yang kita kena bawa ialah
kasih sayang. Yang kita kena bawa ialah doa. Yang kita kena bawa ialah perasaan nak gembirakan hati tuan rumah. Bukannya cari aib tuan rumah. Innallaha sitirun wa yuhibbus sattar. Allah ini maha penutup aib. Dan Allah tak suka kita membuka aib. Makan, minum, terimalah seadanya. Jangan duk tengok, ish, ni makanan tak sedap. Ini orang kata apa? Pakaian tak sesuai. Bang, ini madih orang, hormatlah. Itu nombor 2. Jaga mata dan jaga lidah kita. Jangan duk banyak komen. Nanti silap bulan Allah balas balik dekat keluarga kita punya majlis. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kau jaga Allah, kau jaga syariat Allah, Allah jaga kamu. Segala pergerakan kamu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nombor 3, bila kamu pergi ke majlis perkahwinan, tak kisahlah apa waktu sekalipun, banyakkan berdoa untuk pengantin, untuk keluarga pengantin, untuk semua yang terlibat dengan pengantin. Itu penting. Kalau jumpa pengantin tu jangan lupa doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tengok doa yang Nabi ajar. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doa, semoga Allah berkati kamu, berkati kehidupan kamu, berkati seluruh hidup kamu, dan Allah kumpulkan kamu suami isteri ini ke jalan yang baik. Tengok doa, tak boleh cakap Arab pun, doa bahasa Melayu pun tak apa. Pergi, ya Allah, berkatilah dua pasangan ini, ya Allah. Tuan rumah dengar pun happy. Nombor 4, terimalah seadanya. Alhamdulillah. Kalau pergi tu, tengok-tengok makanan dah habis. Alhamdulillah, syukur. Sebab apa? Walaupun tak ada makanan, kita datang, gembirakan hati keluarga, dapat pahala. Kalau kita datang tengok-tengok makanan, disediakan khusus untuk kita, ataupun dia bawanya makan dekat meja VIP contoh, bersyukurlah kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita ini dirai begitu hebat sekali. Dan tolonglah bila kita makan dan minum, dan kita kenalah banyak bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan Allah untuk kita pada hari tersebut. Dan yang terakhir, nombor 5, jangan lupa ya, kongsi-kongsilah rezeki. Ala bi ni'mati rabbika fahadis. Kongsi-kongsilah, janganlah pergi makan saja kan. Bawalah sikit, letak dalam envelope, bila salam tu letak dalam poket, dekat tangan keluarga pengantin. Ya, bukan nak bayar apa-apa, sebagai hadiah. Ringankan beban kawan-kawan kita, sahabat kita yang mendirikan rumah tangga, banyak tahu duit pakai. Jadi kita tolong, tak bagi kat tangan, dia tak nak kat tangan, masuk dalam poket dia. Tak apa, tak ada masalah. Ya, sebab apa? Sebab kita nak gembirakan hati orang. Banyak bersedekah, banyak infak, banyak bagi hadiah, Allah akan sayang kita. Jadi berdoa banyak-banyak, gembirakan hati orang, insya-Allah Allah akan bagi kat kita apa yang kita suka, dan Allah akan bagi yang terbaik untuk kita sebagaimana kita doakan dekat sahabat-sahabat kita yang melakukan majlis perkahwinan. So, jaga adab, 5 je, tak banyak. All the best. Sejam bersama, Nona sudah tiba ke penghujung siaran. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami, dan jutaan terima kasih juga buat pemilik kediaman Simon Andarias dan Hazrina Muhammad Yusof. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan, kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu